kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran Bilik Darjah PBD dalam pendidikan Islam. Baik, Ustazah, boleh kita teruskan? InsyaAllah. Silakan. Terima kasih Aiman. Dan seterusnya pada hari ini kita akan teruskan dengan bagaimanakah pelaksanaan pentaksiran Bilik Darjah Pendidikan Islam Menengah Atas di dalam kelas. Jadi sebelum itu, Ustazah telah mengaturkan proses yang berlaku ketika kita hendak menentukan PBD di dalam kelas untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Baiklah. Jadi yang pertama, Aiman, kita kena mengetahui apakah dia standard kandungan, iaitu apakah dia perkara yang ingin dicapai bagi murid pada sesuatu sesi pembelajaran tersebut. Yang kedua, kita kena tahu apakah dia standard pembelajaran, iaitu kriteria yang pencapaian, cara atau kualiti sesuatu tajuk ini kita capai, dan seterusnya hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran, apakah yang kita ingin murid capai? Seterusnya aktiviti, pelbagai aktiviti yang kita cadangkan, yang kita rancang susur aturnya supaya kita boleh mentaksir murid-murid ini, iaitu dengan kaedah-kaedah pentaksirannya. Dan yang terakhir sekali adalah standard prestasi, yang mana satu set kriteria tahap penguasaan murid. Murid itu berada pada tahap yang mana? Tahap 1, 2 hinggalah 6. Jadi kita pergi kepada di sini Ustazah paparkan lembaran daripada DSKP Pendidikan Islam tingkatan 4 dan 5. Jadi tajuk yang Ustazah telah pilih hari ini untuk memberikan contoh kepada semua adalah tajuk adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Yang pertama kita kena lihat apakah standard kandungan yang ingin kita capai. Jadi di sini kita hendak mencapai bagaimana hendak merumuskan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya, dan kita hendak pastikan bagaimana kita boleh mengamalkannya dalam kehidupan seharian secara beradab dan beristiqamah. Seterusnya kita tetapkan apakah pula standard pembelajaran. Dan standard pembelajaran ini ada 4 kesemuanya, dan kita lihat murid-murid haruslah mencapailah standard-standard yang telah ditetapkan ini, iaitu dapat menyatakan dalil, dapat menerangkan tentang adab-adab terhadap orang sakit, dapat merumuskan bagaimanakah adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya dilaksanakan. Jadi apakah dia hasil pembelajaran? Step yang ketiga dalam penentuan pentaksiran Bilik Darjah ini, iaitu kita tahu apakah dia hasil pembelajaran. Ini apa yang kita hendak murid capai pada sesi pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, guru-guru perlu mengatur. Guru-guru perlu menyumbangkan idea untuk mengatur aktiviti-aktiviti menarik agar mudah untuk kita melakukan pentaksiran terhadap murid secara efektif dan berkesan. Jadi di sini saya paparkan beberapa contoh aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru-guru ketika sesi PDPC tersebut, iaitu antaranya adalah gallery walk, menulis ataupun membina peta iting, boleh jadi lakonan. Dan biasanya kita memilih untuk menjalankan aktiviti berkumpulan. Best tu Ustazah, kan? Kita ada interaksi di antara murid dengan murid dan juga interaksi di antara murid dengan guru. Jadi aktiviti berkumpulan, kita menuju PDPC berpusatkan murid, maka insya-Allah PDPC kita akan hidup. Dan seterusnya kita perlu sebagai guru menentukan apakah kaedah-kaedah pentaksiran Bilik Darjah yang boleh kita laksanakan. Di sini Ustazah memberikan 3 contoh kaedah, iaitu kaedah yang pertama, pemerhatian dengan instrumen yang kita perlu sediakan. Bila kita melakukan pemerhatian, apakah indikator-indikator yang ingin kita uji, yang kita ingin murid capai? Perlu ada senarai semak, perlu ada rekod yang berterusan, anekdot contohnya, ataupun apa-apa sahaja sebenarnya pelaporan yang cikgu boleh laksanakan. Kemudian
Jika kaedah yang kedua kita gunakan adalah secara lisan, iaitu murid dengan murid ataupun lisan murid dengan guru. Macam Ustaz sebut tadi, bila ada interaksi. Dan yang ketiga melalui penulisan. Penulisan ini cukup luas. Jadi Aiman, macam Aiman lihat penulisan yang ada di depan Aiman ini adalah contoh-contoh bagaimana murid melakukan pentadsiran itu berlaku secara kaedah penulisan selain daripada dalam buku nota, dalam buku latihan. Baik, dan ini adalah contoh sebenar yang Ustazah ingin tunjukkan, kongsikan dengan semua, iaitu ketika sesi pembelajaran untuk tajuk adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Jadi kita menggunakan untuk mencapai standard pembelajaran yang pertama, iaitu murid dapat menyatakan dalil. Ini adalah dalil-dalil yang perlu murid nyatakan ataupun murid perlu lafazkan, bacakan. Jadi di sini Ustazah membawakan contoh bagaimanakah kaedah pentadsiran itu, kaedah penilaian itu kita laksanakan secara lisan. Yang pertama lisan. Jadi cuba kita lihat paparan video ini mengenai bagaimanakah pentadsiran lisan berlaku dalam kumpulan. Okey, jom kita saksikan. Ketika pentadsiran secara lisan berkumpulan ini, jadi cikgu-cikgu perlulah, guru-guru ni perlu melakukan pemerhatian. Siapa murid yang buka mulut, siapa murid yang hanya diam. Jadi itu adalah kaedah-kaedah yang mana kita boleh laksanakan selain kita mendengar, kita perhatikan murid yang aktif dalam membacakan hadis dan yang senyap. Ada juga satu lagi pentadsiran, iaitu secara lisan tetapi secara individu. Marilah sama-sama kita saksikan pentadsiran lisan secara individu pula. Bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna mar'atan kanat fi aqliha syai'un faqalat, ya Rasulullah, inna li ilaika hajat." Faqala, ya umma fulanin zuri ayyusikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajatika. Faqala ma'aha fi ba'di turki hatta faragat min hajatiha. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia pentadsiran secara individu. Jadi kalau individu ni dia lebih berfokuslah kepada individu tertentu. Tetapi sebenarnya Aiman, kita nak melakukan berkumpulan, kita nak melakukan individu, dia tidak jadi masalah. Dua-dua boleh. Yang penting guru dapat merekodkan prestasi pencapaian murid-murid ini tadi. Selain daripada itu, bila kita lihat kepada apabila kita hendak mencapai standard pembelajaran yang seterusnya, objektif pembelajaran yang seterusnya, untuk kita melihat adakah murid boleh mengamalkan ataupun menjelaskan bagaimanakah adab-adab terhadap orang sakit dan kurang upaya itu dilakukan. Jadi sebenarnya macam-macam aktiviti kita boleh laksanakan dan ini adalah dia punya perkara yang perlu murid-murid capai. Dan Ustazah suka menggunakan contoh pelaksanaan PBD untuk aktiviti berkumpulan. Jadi di paparan skrin dapat kita saksikan beberapa aktiviti berkumpulan, murid-murid dalam kumpulan berbincang. Jadi pada semasa PDPC ini berlangsung adalah tugas guru untuk memerhati, menggunakan kaedah lisan. Guru melihat bagaimana murid tadi berinteraksi antara satu sama lain, sesi soal jawab antara murid-murid, dan pada masa yang sama ketika guru berjalan dan murid bertanya, itu semua adalah kaedah-kaedah pentadsiran yang boleh guru laksanakan. Pemerhatian secara lisan dan hasilnya apabila murid melakukan hasil yang mereka tulis seperti ada di depan ni, itulah dia melalui kaedah penulisan. Okey, jadi ini adalah contoh juga bagaimana pelaksanaan
PBD secara berkumpulan, yang ini adalah secara berpasangan. Kalau tadi dia dalam kumpulan ni maksudnya 3 orang, 3-4 orang begitu. Tapi yang ini pula Ustazah paparkan dia adalah secara pairing ataupun berdua. Okey, sebelah dengan rakan sebelah. Kadang-kadang berdua pun lebih baik sebab kita interaksi itu memang memang betul lah, dua-dua akan bercakap. Kalau kita ada ramai, kadang-kadang ada yang malu-malu kucing, tak mau cakap. Jadi macam itulah, jadi aktiviti berpasangan. Dan dalam pelaksanaan PBD juga kita kena variasikan bentuk pembentangan tadi. Boleh jadi dia boleh bentuk pembentangan peta minda, peta iting. Boleh jadi bentuk pembentangan tadi adalah lakonan. Seperti mana yang ada dalam gambar paparan ini, iaitu secara lakonan. Murid-murid mempersembahkan lakonan untuk mereka menghayati bagaimanakah adab terhadap orang sakit atau kurang upaya diamalkan. Jadi di sini Ustazah kita dapat lihat apabila kita mengadakan pentaksiran dalam bilik darjah ini, murid-murid sepatutnya adalah pembelajar aktif dan kita lihat semua murid boleh bergerak. Guru adalah sebagai pengawal dan pembimbing ataupun mentor kepada murid-murid untuk mencapai objektif pembelajaran. Okey, dan kemudian ini adalah contoh pembentangan dan kita lihat paparan video yang telah Ustazah sediakan, Aiman. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Pada hari ini kami akan membentangkan kepada kalian iaitu adab terhadap orang sakit dari aspek fizikal. Saya akan berjelaskan kepada Rosi. Yang pertama, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Contohnya untuk menjamin keselesaan pesakit. Yang kedua, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Contohnya macam tempat parking kereta, hasil OKU dan tempat duduk. Okey, jadi ketika sesi pembentangan berlangsung, sebagai guru kita kena galakkan setiap murid untuk membuat persembahan. Tukar-tukar. Kena tukar-tukar. Tak boleh one man show, tak boleh seorang je yang bercakap. Supaya guru dapat mentaksir murid tadi secara menyeluruh. Setiap murid kita lihat perkembangannya. Dan satu lagi paparan video yang telah Ustazah sediakan, Aiman, yang ini agak menarik sebab dia adalah lakonan daripada murid-murid Ustazah. Jom kita saksikan. Perhentian seterusnya, Kampung Baru. Alhamdulillah. Jadi begitulah bagaimana Ustazah mentaksir murid-murid. Jadi sebenarnya cikgu-cikgu, banyak kaedah yang kita boleh gunakan dalam hendak melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Kita tak boleh, orang kata ruang lingkup kita kecilkan, kita perbesarkan. Macam-macam kaedah. Cikgu-cikgu boleh juga menggunakan kaedah-kaedah yang lain dengan aktiviti-aktiviti mungkin yang lebih berkesan untuk mencapai tahap penguasaan. Kita melihat tahap penguasaan murid yang lebih berkesan. Bukan semata-mata dekat buku saja ya Ustazah. Ya, betul. Ini mendatangkan minat murid-murid untuk belajar dengan lebih orang kata seronok dan mendapat keputusan yang cemerlang. Kita berehat seketika Ustazah. Ya. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.